Okey, Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Okey, untuk sains hari ini, okey, kita masuk pada bab 1 rangsangan dan gerak balas badan. Untuk subtopik yang pertama kita akan belajar hari ini adalah 1.1 tentang sistem saraf manusia. Okey, pernah dengar tentang sistem saraf manusia? Kita organisma, okey, sistem saraf merupakan salah satu sistem utama untuk uh, gerak balas badan kita. Okey, membolehkan kita bergerak, okey, dia melengkapkan supaya kita dalam keadaan boleh survive dalam keadaan yang normal, bergerak, okey, melakukan pada aktiviti. Sistem saraf manusia merupakan sistem yang paling penting. So, untuk subtopik 1.1, okey, kita tengok apa yang kamu perlu faham dan apa yang kamu perlu pelajari hari ini. Okey, semua pelajar, okey, dapat memerihalkan lakaran struktur dan fungsi sistem saraf manusia. Maksudnya, kamu perlu tahu mana struktur-struktur sistem saraf manusia dan kamu mesti tahu apa itu fungsi sistem saraf manusia. Jom kita tengok. Okey, sistem saraf manusia ni, okey, merupakan sistem kawalan yang penting dalam koordinasi badan. Okey, selain penglihatan, pemikiran dan pergerakan badan, sistem saraf manusia juga mengawal dan menyelaraskan fungsi organ dalam badan dan mengekalkan keseimbangan persekitaran dalam suatu proses. Okey, koordinasi badan maksudnya dari sini dia kata nak membolehkan, macam saya sebut awal tadi, nak membolehkan badan kita berfungsi secara normalnya, okey, dapat melakukan gerak balas badan terhadap pelbagai rangsangan, okey. Jadi ia memerlukan sistem saraf badan yang sihat, okey. Dia mengekalkan keseimbangan persekitaran dalam suatu proses. Okey. Okey, struktur sistem saraf manusia terdiri daripada dua ya. Kita ada dua. Okey, satu sistem saraf pusat, yang kedua merupakan sistem saraf periferi. Jom kita tengok gambar lagi. Okey, tengok. Sistem saraf pusat terdiri daripada dua bahagian, satu otak dan saraf tunjang. Okey, maksudnya sistem saraf pusat, ingat dulu, terdiri daripada otak dan saraf tunjang. Kemudian untuk sistem saraf periferi, terdiri daripada saraf kranium yang berada pada bahagian kepala dan saraf spina, iaitu unjuran pada saraf tunjang yang ada pada seluruh bahagian badan kita ni kita panggil sebagai saraf spina. Okey, sistem saraf periferi terdiri daripada 12 pasang saraf kranium yang menghubungkan otak dengan organ deria dan organ dalaman. Kemudian 31 pasang saraf spina yang menghubungkan saraf tunjang dengan otot rangka. Okey, so hari ini kamu perlu ingat struktur. Okey, mana letaknya bahagian otak, iaitu sistem saraf pusat, mananya kena ingatlah otak dan saraf tunjang, kena ingat. Okey, kemudian sistem saraf periferi terdiri daripada saraf kranium dan saraf spina. Struktur ini kena ingat dan kena tahu. Okey, ia biasa ditanya dalam soalan. Okey, boleh tengok ya. So kita terus pergi. So apa fungsi sistem saraf manusia? Okey, so fungsi utama sistem saraf manusia pertama mengesan rangsangan. Apa maksud mengesan rangsangan? Contoh. Okey, lapar. Ada nampak donat di atas pinggan. Jadi mata kita tengok donat itu merupakan rangsangan. Okey, mata kita tengok, hantar signal ke otak, ambil untuk makan. Okey, jadi itu merupakan rangsangan. Okey, menghantar maklumat dalam bentuk impuls. Impuls ni merupakan aliran elektrik kecil dalam badan kita yang membolehkan sistem saraf kita berfungsi. Kemudian dia mentafsir impuls macam tadilah. Okey, bila impuls dihantar, maklumat dihantar ke otak dan ditafsir apa tindakan yang perlu kita lakukan. Dan last sekali, menghasilkan gerak balas yang bersesuaian. Okey, maksudnya tengok donat tadi, kita ambil dan makan. Okey, itu merupakan gerak balas yang bersesuaian. Okey, jadi tugas kamu hari ini, kamu perlu kena ingat, kena kenal pasti, okey, struktur sistem saraf pusat dan sistem saraf periferi, serta kena ingat, kena tahu fungsi sistem saraf manusia. Okey, itu saja untuk hari ini dan saya harap semua dah beli buku kerja Nilam. Jadi kita boleh mula buat. Okey, cuba isikan.
Okey, pada muka surat 1, 2 dan 3. Okey, apa-apa soalan boleh tanya saya. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera.